Kata jihad fi sabilillah. Apa lagi? Nabi kata hajjul mabrur. Jadi jawapan di sini macam berperingkat. Iman, jihad, haji. Jadi kita kadang-kadang orang yang dah beriman, dia mari tanya Nabi, Nabi jawab sedemikian. Boleh jadi orang ni orang gagah perkasa. Maka Nabi jawab jihad. Orang ni orang kaya raya, sudah ada kemampuan tapi tak nak pergi. Nabi kata pergi haji. Itu jawapannya. Yang naknya hajjul mabrur ini di antara amalan yang terbaik. Kerana ada lagi hadis Nabi sebut haji itu menghapuskan kesalahan yang sebelumnya. Jadi kalau kita dulu zaman kita muda-muda, zaman kita banyak leka dan sebagainya, jadi bila mari musim haji yang kita nak lakukan ini, ingatlah satu milad, satu peralihan zaman yang cukup besar. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi mengatakan man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladat ummu. Man hajja, siapa mengerjakan haji kemudian kerana Allah, hajjailah, mengerjakan haji kerana Allah, kemudian dia tidak melakukan perkara yang berkait dengan wanita. Tuan-tuan kena ingat, benda yang pelik dalam haji ni ada 3 perkara. Nabi mengatakan faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Siapa telah berniat haji, ya orang dah berniat haji, 3 benda tak boleh buat. La rafas, jangan bincang tentang perempuan. Ini jemaah haji kita ni kadang-kadang sambil-sambil buat biasanya dekat Mina ni kan. Tuan-tuan yang pergi haji ni kan, kita daripada Arafah kita akan pergi Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita pergi ke Mina. Di Mina yang pertama sekali kita akan lakukan melontar Jamratul Aqabah. Bila melontar Jamratul Aqabah, buka ihram. Buka pakaian ihram, dia panggil tahallul awal. Bukaan yang pertama. Bukan pertama bermakna masih ada lagi 3 larangan yang berhubung kait dengan perempuan masih ada. Tapi kita dah bercakap macam-macam dekat Mina. Tak lama ni kita nak balik Mekah ni. Kali balik Mekah ni lain cerita pula. Jumpa hajat. Jadi buatlah macam ni. Dia ada kesannya kepada rafas yang disebut. Itu di antara yang akan mencalarkan mabrur haji itu kerana ada pelanggaran. Kemudian walam yafsu, jangan buat benda yang tak baik. Banyaklah tak baik, mengumpat orang ke, duk marah ke, toksik ke. Saya boleh cakap di sini tak apalah sebab saya tidak atas nama package. Kalau tidak, ustaz pandai motivasi. Dia tak nak bagi ke syarikat, marah. Bukan nak marah syarikat, kita marah secara mana pun. Kalau saya cakap nasi belum masak, kita marah, masak tak? Tak masak juga, baik kita sabar, diam. Tambah baca Quran lagi, zikir lagi. Kemudian yang ketiga Allah sebut dalam Quran, wala jidala fil hajj, jangan berbantah. Jadi satu benda yang pelik, di saat orang ramai tidak dibenarkan berbantah. Dalam bab haji ada kategori kesalahan yang boleh dibayar, ada kategori kesalahan tak boleh dibayar. Kita dalam jalan undang-undang jalan raya, yang kena bayar dengan tak kena bayar, saman kena bayar dengan saman free, mana lebih baik? Mestilah yang free punya. Bukan free sebab bagi ke belakang, tak ada, itu bukan free, itu ada bayaran lain. Tapi ingat, dalam ibadat yang kena bayar lebih baik daripada tak kena bayar. Nampak maksud dia? Kesalahan kita buat, potong buku, cabut rambut, boleh bayar. Bayar kambing seekor, ataupun puasa 3 hari, atau jawablah kursus haji kan, 15 hari. Atau beri makan 6 orang miskin, boleh bayar. Bila kita bayar, cukup senang hati kita. Lepas bayar, alhamdulillah aku dah selesai. Tapi kalau maki orang, ada seorang pakcik ni, dia berkelahi dengan orang dekat, dalam pakaian dia marah, dia balik menggigil. Jumpa ustaz, dia kata, ustaz, saya hari ni terima apa saja, unta pun tak apa, kambing pun tak. Saya nak bayar sebab saya maki orang dekat. Ustaz tu kata, hak ni tak ada undang-undang. Kalau boleh unta saya pun nak. Menangis. Dia kata, perasaan saya menghabiskan duit 3,000, 4,000 bayar seekor unta, seekor lembu, seekor kambing, lebih saya tenang daripada Allah tak terima apa-apa bayar. Dalam sekarang itulah, apabila tuan-tuan belajar dalam rukun haji dengan wajib haji, beza tak beza? Yang rukunnya apa? Tarik otak kan?
Yang rukunnya mesti kena buat. Kalau tak buat, selagi itulah haji belum sempurna. Betul? Yang wajibnya yang wajib, saya nak dengar yang wajib. Mana yang nak pergi haji? Yang wajib apa kalau tak buat? Lah, ini silap tadi ke? Yang wajib kalau tak buat, letak di depan mata kita, berdosa. Tetapi oleh tak buat tu, tak sengaja, maka tidak berdosa tapi kena bayar. Yang pertama tadi, kesalahan yang pertama, tak sengaja tak buat. Orang duduk di Mina sempit lah, payah aku balik tidur kat Mekah relax. Bayar, ustaz kata boleh bayar cukup beras. Cukup beras baru apa ni, 700 gram, berapa ringgit je. Senang tak senang? 700 gram 5 riyal, apa boleh. Tapi kita balik tak nak mabik tu, uzur ke tak uzur? Saja nak balik relax. Itu dia panggil masalah haji yang besar. Dalam masalah kategori haji mabrur ini, kesalahan itu berdosa. Denda yang kedua, dam tu kecil. Ini kita duk besar ke dam, tak sikit dam. Ada setengah ustaz ni pula semua salah. Jemaah dia kambing belakang. Tak apa orang panggil dia ustaz kambing. Baik. Jadi di antara tadi Nabi sebut lagi tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yawfiya lil faqr. Ikuti selanilah di antara haji dengan umrah kerana dua-dua haji dan umrah ini menafikan kefakiran. Jadi orang terkejut, macam mana sekali pergi 20,000, 30,000. Ada yang paling mahal package kita di Malaysia ni 120,000 seorang. Kalau dia punya isteri dia baru 240,000. Mana pula tak miskin. Tuan tengoklah sendiri. Orang yang pergi haji balik tak ada dekat tepi tangga. Kupiah baru lagi, tak ada kat tangga, tak ada makan. Kau balik haji, ada tak? Tak ada. Yang adanya semangat berkobar-kobar, cari pula mana tempat nak daftar. Tak boleh pergi haji pun nak pergi umrah. Itulah apa yang disebut oleh Nabi SAW di sini. Cukup besar tuan-tuan. Bila kita sebut haji mabrur, apa dia makna haji mabrur? Sebut mudah, buatnya payah. Nah, ini kita kata satu benda yang cukup besar. Makna haji mabrur itu, iaitulah haji yang Allah terima, itu kerja Allah. Bukan bidang kuasa kita untuk nak tahu macam mana Allah terima tak terima. Inilah satu soalan yang cukup saya tak boleh terima. Apabila lepas ke haji, jemaah mari. Dia kata, ustaz, Allah terima ke haji saya? Dia kata, jangan lantik saya ni menjadi wakil Tuhan. Buka file seorang-seorang, Allah terima ke tidak? Bukan kerja kita. Tapi yang kita boleh tengok, iaitulah syarat-syarat penerimaan haji itu bagaimana. Kita kena tengok syarat nak terima haji mabrur. Yang pertama, sebelum menunaikan haji.